أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dan bersamanya 12 bulan. Antaranya bulan-bulan haram. Itulah ketetapan Allah terhadap agama yang lurus. Maka janganlah kita menganiayai diri kita dengan melakukan kezaliman, melakukan perkara maksiat, khususnya di bulan-bulan tersebut. Sadaqallahul azim. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT di atas kepelbagaian nikmat Allah Ta'ala sehingga ke saat ini. Walaupun kita berdepan dengan suasana COVID-19, yang mana mungkin antara kesan negatifnya adalah seolah-olah kita ni semakin jauh dengan rumah Allah, semakin jauh dengan masjid, semakin jauh dengan amalan-amalan dan program-program yang biasanya berkait rapat dengan masjid, termasuk yang berkaitan dengan sambutan Eid Al-Adha yang kita tidak tahu hujung pangkalnya. Apapun masalah utama bukan pada COVID, sebab kalau kita nak kira ia musibah ataupun bala daripada Allah Ta'ala, pernah juga berlaku bala dan musibah yang hampir sama di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang berbeza adalah cara menangani, cara menguruskan isu itu. Berbeza di antara sebuah kerajaan dengan sebuah kerajaan. Kita tahu kalau sesebuah kerajaan tu dia betul-betul cakna pada rakyat dia, betul-betul dia nak laksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberi amanah dalam menjalankan tugas, tentulah dia boleh tengok macam mana cara Sayyidina Umar khususnya menangani isu yang hampir sama. Apapun kita, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita dah berada dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ada ulama sebut 10 pertama awal Muharram, ada sebut 10 akhir bulan Ramadan. Tetapi yang paling kuat adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Dia termasuk hari-hari yang begitu mulia kedudukannya di sisi Allah SWT. Setiap amalan yang kita buat, pahala dia berganda. Kekuatan dia adalah dia bulan Zulhijjah ni termasuk 10 awal bulan Zulhijjah, termasuk dalam bulan-bulan haji. Dia termasuk dalam bulan-bulan Ashhurul Hurum, 4 bulan Hurum tu, dan dalamnya ada hari Arafah. Dia termasuk hari yang antara yang paling mulia dalam Islam, dan dalamnya juga ada Eid Al-Adha. Jadi sebab itulah Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya fa'akthiru fihinna, perbanyakkan semasa kita berada pada 10 awal Zulhijjah, bermula pada maghrib tadi, minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Maknanya sama ada kita perbanyakkan tahlil, la ilaha illallah, ataupun tasbih subhanallah, ataupun tahmid, banyak sebut alhamdulillah, ataupun takbir Allahu Akbar. Dan kita digalakkan melakukan ataupun memperbanyakkan amalan kebajikan yang biasa kita buat, termasuk kita bersedekah, infak fi sabilillah, terutamanya di musim COVID-19 ni. Amalan ini cukup mulia dan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
uh, dalam masa yang sama, uh, banyak bentuk-bentuk ibadat yang digalakkan kita lakukan sebenarnya pada 10 awal Zulhijjah ni. Asasnya, jika kita mampu melakukan ibadat haji dan umrah, walaupun sekarang ni memang terlalu sukar, tapi kita tahu termasuk umrah, antara umrah dia boleh jadi kafarah lima bainahuma. Dan haji yang kita lakukan dengan penuh ikhlas pada Allah Ta'ala, bertepatan dengan syariat dan kehendak Allah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Pahala dia insya-Allah berakhir dengan syurga nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita lakukan umrah di bulan ini, maknanya dia kafarah, dia boleh menghapuskan dosa kita. Setengah riwayat kata dalam 2 tahun, setahun sebelum kita lakukan dan selepas kita lakukan. Dan kita digalakkan antaranya berpuasa, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Kebanyakan ulama juga mengesyorkan kita berpuasa pada sepanjang 10 awal Zulhijjah ni, sama ada kita nak fokus pada 9 Zulhijjah ataupun kita nak tambah dengan hari-hari, kalau hari Khamis dan hari Isnin contohnya. Dan kita tahu contohnya dalam 10 Zulhijjah ni ada satu hari yang kita panggil 9 Zulhijjah. Bagi kita yang tidak pergi ke Mekah untuk buat haji, maknanya kita tidak ada wukuf di padang Arafah, kita digalakkan berpuasa. Dan kita tahulah antara yang digalakkan pada 9 Zulhijjah adalah sentiasa berdoa. Dan Nabi SAW pernah menyebut pada kita, bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah antaranya doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan antara doa yang Nabi kata aku dan nabi-nabi sebelum ni, maknanya doa ni adalah doa warisan, legasi yang ditinggalkan oleh al-anbiya war rusul. Antaranya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ni kita boleh baca bila-bila masa, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Doa ini sebab dia kembali kepada kita nak takbirkan ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Kita nak takbirkan keimanan kita dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di 10 Zulhijjah juga, 10 awal Zulhijjah, khususnya pada 9 Zulhijjah, kita tahu di padang Arafah pada hari Jumaat turunnya ayat Quran yang sepatutnya menjadi kebanggaan kita. Hatta orang Yahudi pun pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar, betapa ayat ini ni kalau turun kepada mereka, mereka akan jadikan ayat dan hari yang begitu mulia bagi mereka. Dan Sayyidina Umar jawab, memang kami tahu bila ayat ni turun, tempat di mana, masa mana turun kepada Nabi SAW, pada hari Jumaat ketika Nabi berada di padang Arafah, 9 Zulhijjah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi akhirnya selama lebih kurang 23 tahun Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu daripada Allah secara bertahap, secara berperingkat, dan akhirnya Allah Ta'ala nak gambarkan cara hidup yang sempurna yang diredai oleh Allah Ta'ala adalah melalui ad-din, digambarkan melalui Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Ta'ala dah sempurna, dah cukupkan nikmat dia kepada umat ini. Jadi sebahagian ulama kata, apabila sebut ad-din, Allah Ta'ala sebut akmaltu.
dia memberi makna bahawasanya agama ini telah cukup sempurna. Tak perlu kita nak tambah, tak perlu kita nak kurang. Sempurna yang sebaik mungkin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi inna ad-dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya ad-din, cara hidup yang sepatutnya manusia ni ikut. Sebab ad-din ni juga dia berkait dengan al-jaza', akhirnya balasan yang setiap manusia akan terima di akhirat kelak adalah melalui al-Islam. Dalam masa sama Allah Ta'ala juga sebut wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku genapkan, aku cukupkan kepada kamu semua sekali nikmat aku. Cukupkan di sini maknanya kita tak terlintas, kita tak terfikir ada lagi ke nikmat yang sepatutnya Allah Ta'ala beri kepada kita, tak ada. Semua sudah cukup. Bahkan lebih daripada apa yang kita minta. Sebagaimana ayat Quran sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tak mampu nak bilang satu-satu nikmat Allah Ta'ala yang terlalu banyak sebenarnya kepada kita. Termasuk di musim yang begitu mencabar sebenarnya. Nikmat Allah Ta'ala tetap ada pada kita. Jadi Allah Ta'ala sebut, atmamtu. Aku cukup, aku genapkan. Menggambarkan kepada kita nikmat yang cukup, yang sempurna, bahkan lebih daripada apa yang kita jangka. Dan di apa dia 10 awal Zulhijjah juga turunnya berkaitan dengan Allah Ta'ala mengambil perjanjian sebenarnya. Sama ada kita ingat ataupun kita tak ingat, kita sedar ataupun kita tidak sedar, di Arafah ni turunnya ayat alastu bi rabbikum qalu bala. Ini asasnya. Kita kena sedar, kita telah berjanji daripada awal lagi. Penciptaan Allah Ta'ala terhadap zuriat Nabi Adam, manusia keseluruhannya, daripada awal lagi Allah Ta'ala dah ambil perjanjian. Dan semua manusia yang hidup ni, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Semua sekali berjanji. Maknanya di 10 awal Zulhijjah, khususnya pada hari Arafah, apa yang perlu kita ingat adalah perjanjian kita. Besar perjanjian ni. Kita kena tunai janji kita. Kalau kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah, antara faktor manusia dihumban mendapat azab daripada Allah SWT, yang pertama kerana semasa hidup atas dunia, mereka lupa Allah Ta'ala, mereka fikir untuk hidup gaya mewah. Yang kedua, wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Kerana mereka ni sentiasa melanggar perintah Allah Ta'ala, sentiasa melakukan dosa besar, ataupun al-hinsil 'azim juga diterjemah dengan melanggar perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kedatangan bulan-bulan, hari-hari yang mulia ini diambil manfaat oleh kita semua. Semoga kita semua dalam rahmat Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.